Terdapat pelbagai faktor terkesan yang menyebabkan berlakunya pemanasan global. Salah satunya ialah pelepasan karbon dioksida. Kajian mendapati 98% punca pemanasan global ialah pelepasan karbon dioksida akibat kebakaran bahan api fosil yang telah dilakukan sejak abad ke-18. Pemanasan global merupakan satu fenomena memerangkapkan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau yang membabitkan kumpulan gas karbon dioksida, karbon monoksida, klorofluorokarbon, metana, nitrogen oksida, menghalang dan memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar ke angkasa. Kebiasaannya, fenomena pemanasan global dapat dirasai dengan lebih jelas di kawasan kutub utara dan selatan, kawasan pembangunan perindustrian, kawasan pembandaran dan banyak lagi tempat di bumi. Contoh pemanasan global. Terdapat 5 punca pemanasan global yang berlaku di bumi, iaitu pertama, pengangkutan, pembakaran hutan, pertanian dan peternakan, letusan gunung berapi dan perindustrian. Pengangkutan, penggunaan kenderaan yang menggunakan minyak sebagai bahan bakar utama bagi menggerakkan enjin kenderaan. Khususnya minyak tanpa pelan-pelan telah banyak membebaskan karbon dioksida dan karbon monoksida. Yang kedua, pembakaran hutan. Pembakaran hutan telah menyebabkan imbangan kandungan oksigen dan karbon dioksida tidak seimbang. Lebihan karbon dioksida terjadi dan berlakulah pemanasan global. Aset yang terbebas ke angkasa daripada pembakaran hutan juga mengandungi banyak gas karbon dioksida. Yang ketiga, pertanian dan peternakan. Penggunaan racun-racun serangga dan baja kimia secara berlebihan ini telah mengeluarkan banyak gas rumah hijau, terutamanya gas metana. Kegiatan peternakan juga menyebabkan berlakunya pemanasan global. Hasil bangan najis haiwan ternakan seperti kambing dan lembu telah menghasilkan dan membebaskan banyak gas metana ke angkasa. Keempat, letusan gunung berapi. Letupan gunung berapi yang banyak mengeluarkan asap dan debu yang mengandungi banyak gas rumah hijau yang telah menyumbang kepada berlakunya pemanasan global. Contohnya ialah gunung berapi yang pernah meletus ialah Gunung Tambora di Sumbawa dan Gunung Krakatau di Selat Sunda. Yang terakhir, perindustrian. Pembakaran bahan api fosil seperti gas dan arang batu bagi menggerakkan mesin dan jentera telah mengeluarkan banyak gas rumah hijau, terutamanya gas karbon dioksida. Semakin banyak gas karbon dioksida dihasilkan, lagi banyak haba yang terperangkap oleh lapisan gas, lalu meningkatkan suhu udara secara global. Kesan-kesan akibat pemanasan global ialah peningkatan suhu secara global akan mencairkan letupan salji dan glasier di kawasan-kawasan pegunungan dan kedua-dua kutub. Akibat pencairan ais yang boleh menyebabkan kejadian banjir besar. Hal ini boleh mengakibatkan kemusnahan bukan sahaja nyawa manusia dan harta benda, malah bekalan makanan seperti tanah-tanah pertanian yang subur juga akan turut termusnah. Seterusnya, suhu bumi yang tinggi menyebabkan tanah-tanah yang subur menjadi tandus dan tidak sesuai bagi aktiviti pertanian. Walaupun hanya berlaku pada suhu taburan hujan dan sinaran matahari, ia boleh menyebabkan hasil pertanian terjejas dengan teruk dan boleh mengancam bekalan dunia. Akhir sekali, kemarau menyebabkan proses senjata yang tidak mempunyai wap-wap air untuk membentuk awan bagi menurunkan hujan. Dalam keadaan udara yang kering, boleh memudahkan terbentuk jerebu. Hal ini mengubah pola tiupan angin lazim dari daratan ke laut akibat pembezaan tekanan yang hebat. Kesannya, anggina bertiup kencang ke barat Pasifik menyebabkan cuaca panas dan angin lembap pula bertiup ke timur Pasifik yang telah menyebabkan kejadian ribut, banjir dan taufan. Kita sebagai manusia yang menyayangi bumi ciptaan Tuhan perlulah mengambil langkah dan berusaha untuk mengurangkan pemanasan global. Di sini terdapat 3 cara-cara mengurangkan pemanasan global. Yang pertama, amalkan amalan 3R. Amalan 3R terbagi kepada 3, iaitu reuse, reduce dan recycle. Amalan ini akan memaksimumkan penggunaan setiap sumber dan bahan-bahan. Hal ini akan mengurangkan penolakan sumber alam sekitar. Kita juga boleh mengurangkan penggunaan beg plastik kerana ianya adalah bahan-bahan yang sukar untuk dilupuskan dan menyebabkan pencemaran. Kedua, amalkan berkongsi kereta. Bahan bakar kenderaan bermotor akan mengeluarkan gas karbon dioksida. Hal ini boleh menyebabkan suhu sekitar meningkat. Selain berkongsi kereta, masyarakat juga boleh menaiki kenderaan awam. Contohnya, bas dan kereta. Berbasikal dan berjalan kaki juga adalah satu amalan
alam sekitar. Oleh itu, program ini perlu dilancarkan agar alam sekitar kita lebih cantik dan ceria. Aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan untuk mengurangkan pemanasan global ialah yang pertama, membuat kempen tentang pemanasan global. Yang kedua, menanam tumbuhan hijau di kawasan yang sesuai. Dan ketiga, melakukan aktiviti gotong royong. Antara contoh kempennya adalah kita boleh melakukan kempen kesedaran tentang pemanasan global. Contoh kempen yang pernah dilakukan ialah sambutan Earth Hour sedunia pada 28 Mac setiap tahun. Kempen ini disambut dengan memadamkan switch dan lampu serta peralatan elektrik yang lain pada jam 8.30 malam sehingga 9.30 malam. Selain itu, sekolah juga boleh melancarkan atau membuat kelab menghargai alam sekitar. Pelajar boleh mengetahui bagaimana menghargai alam sekitar dan menjadikan ia sebagai satu amalan dan tanggungjawab. Pemanasan global mendatangkan pelbagai kesan serius kepada alam sekitar dan kehidupan manusia yang boleh menyebabkan keancaman. Oleh itu, kita haruslah mempunyai semangat untuk mengurangkan pemanasan global berlaku demi bumi yang tercipta.